Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Mungkinkah revolusi MB Lato-Lato begitu gentar sahabat-sahabat semua? Sepatutnya esok 18 hari bulan adalah hari ya di mana pendakwaan akan dibuat ke atas MB Lato-Lato ini ya kerana didakwa membuat hasutan, mempertikaikan sultan, menghina yang di-Pertuan Agong. Jadi apa yang mengejutkan adalah adakah mereka begitu takut sehingga mencari alasan untuk menundakan perbicaraan itu. Jadi sahabat semua, mari kita dengar pencerahan pendedahan daripada Brother Iswadi berkaitan dengan isu panas ini sahabat-sahabat semua, isu pendakwaan Sanusi yang dikatakan menghina, memperlekehkan kuasa sultan dan yang di Pertuan Agong. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita tonton video ini bersama-sama. Soalan kita, PAS ni menarik orang bukan Islam selepas ini. Jawapan mudah saya, selagi mana Tuan Guru Haji Hadi Awang itu hidup, tak boleh. Itu je. Menarik tuan-tuan, bila disebut hidup ni, siapakah selepas ini yang bakal mengganti beliau? Ini saya cerita. Sudah ada ura-ura di dalam PAS untuk tarik tali kepada siapa bakal pengganti Haji Hadi. Sebab baru-baru ini dilihat Haji Hadi dah pergi balik dialisis tu satu hal kita dah tahu lama. Jantung dah tahu lama dah. Okay? Kita doakanlah yang baik-baik untuk beliau. Tetapi ditakdirkan beliau dah tak mampu lagi ataupun meninggal dunia. Siapa yang bakal ganti? Ini satu persoalan yang menarik. Sanusi sendiri sekarang ini dalam proses untuk digantikan kepada orang lain kerana Sanusi dilihat sudah menjadi liability kepada PAS. Keputusan beliau untuk berkaraoke kepada perempuan bukan mahram di tengah-tengah malam sebenarnya adalah suatu yang mengejutkan pimpinan PAS itu sendiri. Maklumat dalaman saya dapat sebenarnya kenapa Sanusi karaoke ni tuan-tuan. Dia berkaraoke sebab dia stres sebenarnya dengan keputusan daripada pimpinan-pimpinan PAS yang tidak melantik dan mengangkat dia dalam keadaan dan yang sewajarnya. Dia Menteri Besar Kedah. And yet di dalam pimpinan PAS, he is no one. Yelah, sepatutnya dia timbalan presiden lah. Paling kurang. Kan? Suatu jawatan yang tinggi lah kita kata. Mungkinlah dia dekat bahagian dia ada. Tak kisahlah tu. Even katakanlah dia memegang jawatan tinggi, which is not, dia sekarang ini dalam kerangka untuk ditukar kepada orang lain sebagai Menteri Besar. Langkah yang akan dibuat adalah langkah Kedah. Sebagaimana yang Sanusi sendiri kata. Dia kata, saya jamin ada langkah. Ya, langkah Kedah, tuan-tuan. Kes yang akan berlaku, saya akan sebut sekejap lagi kes Sanusi. Kes yang akan berlaku tentang Sanusi ini bukan satu. Saman dia dengan Menteri Besar Negeri Selangor. Saman dia dengan, daripada Vincent Tan. Hasutan dia berkenaan dengan isu Sultan Selangor. Dia ada satu lagi kes hasutan. Satu lagi kes hasutan, saya tak ingat. Tapi ada satu lagi kes yang sekarang ini. Dan juga berkemungkinan terpalit dengan kes rasuah KFA dan rasuah REE. Mungkin dia tak kena, tapi in a way itu sudah damage nama dia. Dalam REE, MBI, CEO MBI ditahan, dia adalah pengurusi MBI. MBI itu pun Menteri Besar Incorporated. CEO dia ditahan kerana rasuah. Dalam kes KFA, CEO KFA ditahan. Dia adalah presiden. Presiden kepada siapa tuan-tuan? KFA. Tadi, ni saya nak tunjuk. Saya tak tunjuk dalam ni lah. Syarikat yang nak buat sepatutnya dilantik. Kulim KXP. Yang sepatutnya katanya nak buat KXP. Saya dapat maklumat tadi, ada orang hantar pada saya. Thank you my friend yang hantar tu. Syarikat itu yang konon-kononnya nak dilantik menjadi kontraktor KFP. Yang dilantik sebagai kontraktor KFP. Adalah sebuah syarikat yang kalau saya baca kat sini, saya tak boleh baca direct.
Okey. Saya nak tuan-tuan baca. Uh, 22 November 2023, KXP Airport City Tahira Air sign joint venture deal to develop Kedah Aeropolis. KXP Aero City Holdings Sdn Bhd, a company who wholly owned by the Kedah State Government, on Wednesday signed a joint venture agreement with Tahira Air Sdn Bhd to establish a special purpose vehicle to continue development of Kedah Aeropolis project. Menteri Besar Kedah said that the new SPV which we named Kedah Aeropolis will be the new developer. Dia kata SPV, maksudnya KXP Airport Holding, dia akan buat joint venture dengan Kedah State Development. Dia sign joint venture dengan sebuah syarikat nama Tahira Air Sdn Bhd. 3 syarikat ini masuk, dia akan buat satu syarikat khas dinamakan untuk meneruskan Kedah Aeropolis Project. Dia kata the new SPV yang dinamakan Kedah Aeropolis Holdings Sdn Bhd, dia akan jadi developer untuk menggantikan the previous SPV. Previously, we signed a deal with another company, cancel kerana failure to deposit 125% of estimated land acquisition. Within 90 days of the agreement being signed today, this SPV company through Tahira will deposit 125%, around 2.5 billion for us to start the land acquisition process. Okay, maksudnya dalam tempoh 90 hari, 3 bulan daripada bulan November, Disember, Januari, by Februari ini, syarikat itu kena menyediakan 2.5 bilion untuk memulakan, bagi kepada syarikat ini, kepada SPV, untuk menyediakan orang kata apa, projek tersebut, menurut kajian mereka. Now, siapa Tahira Air Sdn Bhd ni tuan-tuan? Pertama sekali, kita tak ada isu sangatlah. Dia punya modal berbayar dia adalah, ordinary share dia adalah hanya 2 juta. Dia hanya ordinary share 2 juta. Saya tengah baca dia punya SSM punya detail. Saya boleh bagi macam ni je pada tuan-tuan. Saya tak boleh bagi. Macam tu tuan-tuan tengok je. Alright. So dia punya modal berbayar dia hanya 2 juta. Director dia antaranya seorang Cina, 1-2 sekretari Cina. So Zeni 1-2 Melayu. Okay. 1 Cina, 2 Melayu. Dan yang letak duit tu 2 juta tu yang si Folan ni lah, yang Cina ni lah, letak duit 2 juta. Okay, tak apa. Alright. So bila kita tengok account dia, okay, syarikat ini ditubuhkan pada 2012, tapi saya percaya dia baru je. So summary financial account dia, non-current asset, dia ada 23,000. Balance sheet current asset dia ada 182,000. Tuan-tuan, ini syarikat yang nak bagi kerajaan negeri 2 something billion no. 2 billion tu, 2 billion. Ini Tahira Air ni, saya bukan cerita SPV tu. Dia punya current asset dia, asset semasa dia 182,000 je. Non-current asset, asset jangka panjang dia 23,000 je. Current liabilities dia 300,000. Okeylah, tak apa. Kemudian, revenue dia, pendapatan dia pada tahun 2021, 200,000 je tuan-tuan. Profit dia before tax, profit before tax is 8,000. Sorry, after tax. Before tax, 8,000. Profit and loss after tax is 34,000 ringgit. After tax. And this is a company that's supposed to come up with 2.5 billion ringgit within 3 months, 90 days. Tuan-tuan fikir siapa yang biasa buat bisnes dia tahu.
Saya bukan kata company ni akan gagal, tak. Cuma kalau saya diminta buat due diligence kepada company ini, saya punya soalan, mana dia nak dapat duit tu? Dia nak pledge the land to the bank ke? Tak ada bank yang boleh bagi 2.5 bilion, tuan-tuan. So, tak apalah. Kita tunggulah. Bagi saya kita tunggu. I'm just saying. I'm not saying anything but I'm just saying. Kita tunggu. Dan bagi Mahathir semua bukan Melayu tak setia kecuali kroni dia PM. Isu pasal India tak setia tu kan. Mahathir kata, kerajaan kata Anwar Ibrahim sama sekali tidak bersetuju dengan pandangan dikemukakan Dr. Mahathir yang tidak berpuas hati terhadap kesetiaan kaum India dan China di Malaysia. Pada masa sama, Perdana Menteri menyatakan memang diketahui bahawa Mahathir selalu bersikap begitu, termasuk terhadap orang Melayu sendiri. Misalnya, kata Anwar, Mahathir pernah menuduh bangsa Melayu sebagai pemalas dan kini mendakwa orang China dan India sebagai tidak setia kepada negara kita. Memang dia terkenal dengan dakwaan seperti Melayu malas, orang Cina, India kurang setia, melainkan kroni dia je katanya. Tambah Perdana Menteri, semua rakyat Malaysia adalah setia kepada negara ini. Kenyataan itu bantah dengan sekeras-kerasnya. Saya kata dah, kita tak boleh baca niat seseorang. Kesetiaan ke ketidaksetiaan itu pada niat dalam diri dia. Itu niat dalam jiwa dia. Kan? Kita tak boleh kata, oh kau tak setia kerana kau bukan Melayu. Bukan. Kau tak setia kerana kau tak duduk kat Selangor. Bukan. Dekat mana dia duduk, apa bangsa dan agama dia, itu bukan bukti kepada kesetiaan dia. Bukti kepada kesetiaan dia adalah apa yang dia sanggup lakukan untuk negara ini, tuan-tuan. Antara ramai peminat saya adalah daripada kalangan India dan China. Kenapa? Padahal saya cakap hampir 100% bahasa Melayu. Kenapa? Sebab mereka sayangkan negara ini. Sebab itu mereka antara orang yang nak buat perubahan. Mereka yang nak berubah. Yang tak nak berubah kebanyakan, bukan semua lah. Orang Melayu kita je yang masih nak kekal dalam keadaan macam tu, kecuali di negeri Selangor dan beberapa negeri lain kan. Tapi kebanyakan di negeri-negeri yang dikuasai oleh PN, mereka tak nak berubah. Dan mereka termakan dengan dakyah-dakyah. Contohnya Melayu tidak setia ni lah. Itu contoh Melayu tidak setia. Orang bukan Melayu tidak setia. Bukan Melayu tidak setia. Orang bukan Melayu tidak setia. Akhir sekali, Sanusi mohon kes hasut dipindah ke Mahkamah Tinggi. Bekas Menteri Besar Muhammad Sanusi yang berdapat dua pertuduhan. Saya kata dua tadi kan. Berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan dalam ceramah, memohon meminta kesnya dipindah ke dari Mahkamah Session ke Mahkamah Tinggi Shah Alam. Okey, Peguam Awang Armada Jaya Awang Mahmud yang mewakili Muhammad Sanusi berkata permohonan itu difailkan semalam telah diserah kepada Peguam Negara pada hari ini. Pengurusan kes di Mahkamah Tinggi Shah Alam ditetapkan pada 24 Januari ini katanya. Dalam pada itu, Awang Armada Jaya berkata pihaknya menulis surat memohon untuk menangguhkan kes perbicaraan itu yang sepatutnya bermula 18 Januari ini di Mahkamah Session Selayang. Pihak kami memohon penangguhan perbicaraan kerana pada 18 dan 19 Januari berikutan Menteri Besar itu iaitu Sanusi perlu keluar negara untuk tugasan rasmi. Keluar negara lah pula. Mahkamah melalui surat untuk membenarkan permohonan pembelaan untuk mengecualikan kehadiran Menteri Besar pada sebutan kes pada 18 hari bulan ini. Okey, Muhammad Sanusi selaku pemohon memfailkan permohonan untuk memindahkan kes antara alasan suatu perbicaraan yang berpatutan dan sama tidak dapat dijalankan Mahkamah Rendah daripada Mahkamah Tinggi. Menerusi notis usul tersebut, Ahli Luar Negeri Jeneri Kedah berkata sekiranya perbicaraan dijalankan Mahkamah Tinggi, ia akan memudahkan pihak-pihak merujuk kepada isu undang-undang rumit. Ini kemukakan semasa perbicaraan. Mengikut kedua-dua pertuduhan, Muhammad Sanusi menyebut perkataan menghasut di Simpang 4 Taman Mutiara pada Gombak 11 malam. Kedua-dua pertuduhan itu seksyen akta hasutan di bawah seksyen yang sama. Now, taktik bukanlah taktik yang lama, kan? Okay, bukanlah taktik yang baru. Bukanlah taktik yang baru. Kan? Cubaan untuk nak, apa orang kata, what do you call that, untuk nak melengah-lengahkan, menangguh-nangguhkan perbicaraan ini bukanlah sesuatu yang pelik, kita kata. Bukan sesuatu yang memeranjatkan.
Kenapa saya kata demikian? Sekarang ini dia cuba sebaik mungkin. Yang pertama dia kata dia tak boleh hadir. Kenapa dia tak boleh hadir? Sebab dia nak apa orang kata, dia nak pergi atas urusan rasmi. Okay. Now, sepatutnya atas urusan rasmi itu mungkinlah benda yang terdapat dielakkan. Tapi kalau kenyataan bertulis, boleh hadir tanpa kehadiran Sanusi. So, okay, satu done deal. Kemudian dia nak tukar kepada mahkamah tinggi. Kenapa dia nak tukar mahkamah tinggi? Sebab dia kata kes ini rumit. Kes ini maksimum penjara hasutan 5 tahun, 3 tahun, denda 5,000. So, ini bukan kes rumit, tuan-tuan. Dia sama ada kita sebut atau kita tak sebut, itu saja. Sama ada kita sebut atau kita tak sebut, itu saja. So sekarang ini, bila dia kata dia sebut atau tidak sebut, so sekarang ini mahkamah session pun boleh membuktikan. Dia bukan satu perkara yang complicated. Dia bukanlah satu perkara yang complicated. Okay. Now, untuk menyatakan dia tidak complicated, kita dah dengar sendiri kenyataan Sanusi mempertikaikan berkenaan dengan keturunan sultan kecuali Sultan Kedah. Kan, sultan-sultan lain dipertikaikan oleh beliau mengenai kenyataan tersebut. Okey. Saya cuba cari kenyataan Sanusi kalau ada. Saya tak jumpa video dia. Kalau Arab, kalau ada lah, nak kena cari lah kan. Okey, tak apalah, saya tak boleh nak cari sekarang. Tuan-tuan boleh cari sendiri kenyataan mempertikaikan tentang perkara tersebut. Now, delay taktik ni saya rasa dah lapuk dah. Kalau dia nak delay pun benda ni akan tetap berterusan. Dan bagi saya ini open and shut case lah. Dan kalau kita nak kata 3R, ini adalah classic case of 3R. Cuma sekarang ini kita tengoklah. Sebab saya punya case pun dalam mahkamah, di mahkamah session juga. 30 hari bulan ni adalah sambungan case saya. So, Sanusi, welcome. Kita lawan. Alright, sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. InsyaAllah kita. Alright guys, itu dia satu pencerahan panas daripada Brother Iswadi, sahabat-sahabat semua, yang beberapa isu, tapi isu yang terakhir itu adalah berkaitan dengan isu pendakwaan Sanusi yang sepatutnya pada hari esok, tetapi seperti yang kita tahu mereka sedang mencari alasan, ya, bukan setelah pun ya mencari alasan untuk menundakan kes ini, karena kalau perbicaraan ini gagal dan Rifo Nusi ini didapati bersalah, maka hilanglah kelayakannya sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, hilanglah kelayakannya untuk menjadi menteri besar lagi, sahabat-sahabat semua. Jadi ya, pada pandangan saya mereka akan menjalankan atau melakukan apa saja usaha untuk menunda perbicaraan ini. Satu perbicaraan yang panas karena dikatakan membuat hasutan, menghina, memperlekehkan raja-raja dan juga yang di Pertuan Agong. Jadi, sahabat semua, bagaimana dengan pandangan anda? Adakah anda mahu ya MB Lato-Lato ini terus bersemuka dengan pendakwaan ini dan jangan memberikan banyak alasan untuk menunda, delay dan sebagainya? Anda boleh berikan pandangan dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tupuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright No Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.